Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dini bin Alimin dan rakan-rakan saya ialah Muhammad Khairuddin bin Mat Zali, nombor matrik M204035046, Vinayagam anak lelaki Ravi M204012146. Kemudian Muhammad Hanif Syakir bin Syukri M204043746. Kemudian Muhammad Nazif bin Osman M204013146 dan Muhammad Syafiq Adib Syafiq bin Nasaruddin M204030746 dan saya sendiri Muhammad Dini bin Alimin bernombor matrik M204007346. Kami akan membentangkan tugasan berkumpulan hubungan etnik berkod KAB 6113 dan juga nama pesyarat ialah Puan Adrina binti Abdul Khalil. Ini sekarang ni musim orang marah dengan tulisan Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dini bin Alimin bernombor matrik M204007346. Hari ini saya akan membincangkan ataupun kita akan berbicara soal topik yang sangat-sangat besar pada hari ini, yang menjadi satu isu yang telah menjadi boleh dikategorikan sebagai isu perkauman yang telah menyebabkan resis dan sebagainya. Ada pihak yang menyatakan bahawa ini perkara yang rasinisme dan sebagainya. Kita kena ingat, tulisan Jawi ini adalah salah satu budaya orang Melayu. Tulisan Jawi itu sendiri adalah satu kaligrafi orang Melayu. Dan hari ini kita berada di tanah Malaysia, kita merupakan orang-orang Melayu, dan tulisan Jawi ini merupakan salah satu adat ataupun perkara-perkara yang dibawa daripada Kesultanan Raja-Raja Melayu sehingga hari ini, dan kita perlu memartabatkan tulisan Jawi itu sendiri. Kita perlu memahami konten sebenar apakah itu tulisan Jawi. Tulisan Jawi ini bukanlah sekiranya kita belajar tulisan Jawi maka kita akan menjadi orang Islam. Sekiranya kita belajar tulisan Jawi maka dia ni dah masuk Islam. Tak, kita kena ubah satu persepsi kita. Kita kena ubah pemikiran, kita kena ubah ideologi kita. Kita kena ubah pemikiran kita bahawasanya tulisan Jawi ini bukanlah merujuk kepada agama Islam. Tulisan Jawi itu sendiri adalah merujuk kepada bangsa Melayu, iaitu bangsa Melayu itu sendiri. Kalau kita lihat secara random, di China mereka ada kaligrafi China. Adakah kita belajar kaligrafi Cina maka kita akan kafir? Tidak. Ia adalah seni bangsa tersebut. Ia adalah seni tulisan bangsa tersebut. Sekiranya di India mereka ada kaligraf India dan sebagainya. Jadi apa salahnya di tanah Melayu ini kita memartabatkan tulisan Jawi itu sendiri? Dan dia bukanlah salah satu perkara sekiranya belajar maka mereka akan menjadi orang Islam. Tidak. Kita perlu ubah mentaliti dan mindset tersebut. Menjadi isu yang sangat besar kerana apa? Apabila tulisan Jawi ini hendak dimasukkan ke dalam buku teks buku teks bahasa Melayu darjah 4 tak silap saya, hanya lebih kurang dalam 3 ke 4 muka surat sahaja. Apabila pihak kerajaan merancang perkara tersebut, perkara ini telah ditentang oleh satu pertubuhan ataupun oleh satu organisasi yang besar, iaitulah Persatuan Dongzong. Persatuan Dongzong ni tuan-tuan, dia dimonopoli ataupun diketuai oleh beberapa mereka individu yang boleh dikatakan sebagai pihak yang profesional, kerana dalam Dongzong itu sendiri ada orang Cina yang ada juga sebagai seorang profesor, ada yang bergelar sebagai doktor dan sebagainya, ada yang bergelar sebagai guru dan sebagainya, tetapi mereka tidak faham konteks apakah itu sebenarnya tulisan Jawi. Dan kalau kita dapat lihat, apabila mereka menentang tulisan Jawi itu sendiri, ada pula beberapa pihak ataupun NGO yang menyokong mereka. Ini telah menyebabkan berlaku isu ini menjadi lebih besar. Kerana apa? Kerana apabila ada pihak yang menentang, maka akan ada pula pihak yang menyokong. Sebagai contoh, apabila Dongzong akan membuat perhimpunan ataupun telah merancang untuk membuat perhimpunan membantah tulisan Jawi yang disokong oleh persatuan-persatuan ibu bapa daripada kaum India dan Cina itu, mereka menyokong. Tetapi apa yang berlaku? Ini boleh menyebabkan berlakunya salah satu
perbezaan pandangan dan boleh menyebabkan perselisihan sekaligus dapat mencetuskan kemarahan di antara kaum. Apabila kita dapat lihat persatuan-persatuan pendidikan NGO Melayu sebagai contoh, kita ada Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, kita ada GPMS, kita ada Majlis Belia Malaysia MBM, kita ada MYC dan sebagainya. 4B, Gerakan Belia 4B Malaysia, mereka bangun dan menentang Dong Zong dan sebagainya. Tapi kita tidak berbicara soal salah siapa, tetapi kita perlu mengubah mindset kita bahawasanya tulisan Jawi ini bukanlah satu perkara yang boleh menggugatkan ataupun yang boleh menarik mereka ataupun pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam untuk masuk beragama Islam. Itu tidak betul dan mindset itu perlu ditukar. Kemudian apabila persatuan-persatuan NGO Islam, NGO Melayu, NGO pendidikan menentang ataupun menyokong tulisan Jawi ini diteruskan, maka akan timbul pula satu isu di mana isu yang panas pula dibicarakan, iaitulah sekolah vernacular. Sekolah vernacular, kalau boleh saya sebut sikit, ialah sekolah di mana memfokuskan kepada satu bangsa. Bagaimana kita nak melatih ataupun bagaimana kita nak mendidik sesuatu bangsa itu sekiranya mereka telah diasingkan di peringkat persekolahan. Kalau kita dapat lihat, sekolah jenis kebahasaan Cina sudah pasti dan tentunya mereka akan memfokuskan bahasa Cina. Sekolah jenis kebahasaan Tamil, mereka telah memfokuskan kepada pendidikan iaitu bahasa Tamil dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, mindset yang menyatakan bahawa sekolah jenis kebangsaan sekolah menengah kebangsaan dan sekolah kebangsaan ataupun sekolah rendah kebangsaan adalah sekolah orang Melayu. Itu mindset yang silap. Kerana apa? Sekolah jenis kebangsaan adalah untuk kebangsaan, merujuk kepada Melayu, Cina dan India. Tidak menjadi masalah. Jadi apabila perkara ini menjadi lebih besar, maka akan timbul ataupun persoalan-persoalan untuk kita mengharamkan sekolah-sekolah jenis vernacular ataupun sekolah-sekolah vernacular yang ada dalam negara ini. Kerana apa? Kerana kesan yang kita dapat lihat apabila mereka melanjutkan pelajaran di peringkat universiti, mereka tidak dapat ataupun mereka tidak dapat bercollaborate ataupun collaboration di antara orang Melayu, orang Cina dengan orang India. Sebab apa? Sebab mereka telah pun diasingkan daripada peringkat persekolahan rendah, sekolah menengah, dan apabila mereka bertemu di universiti, maka mereka tidak dapat mengabdikasikan diri mereka sesama mereka. Menjadi ini akan menjadi masalah yang besar kerana kita negara yang berbilang kaum, kita ada 3 kaum besar, Melayu, Cina dan India. Sekiranya perkara-perkara yang remeh ini kita tidak dapat selesaikan, maka apa akan jadi pada masa akan datang? Dan kita kena ingat, berbalik kepada isu tulisan Jawi itu sendiri, jelas dalam perkara 148 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan secara jelas bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu, tulisan Melayu ataupun tulisan Jawi, maafkan saya, tulisan Melayu, bahasa Melayu perlu ditulis di urusan-urusan rasmi kerajaan. Tetapi apa yang menjadi isu apabila ada beberapa pihak, ada segelintir pihak yang telah menggunakan tulisan Cina mengeluarkan kenyataan media daripada pihak kementerian. Ini telah menjadi salah satu isu yang besar. Kerana apa? Mereka tidak menggunakan tulisan bahasa Melayu itu sendiri sebagai bahasa perantaran utama dan urusan rasmi negara. Sebab itu tulisan Jawi ini, kalau kita dapat lihat Dong Zong yang menentang dan sebagainya, mereka telah menganggap tulisan Jawi ini salah satu perkara yang boleh menggugat pelajar-pelajar mereka. Dan juga apabila Dong Zong melihat tulisan Jawi ini telah diutarakan ataupun akan dilakukan, maka mereka pula mencadangkan agar UEC ini untuk diaplikasikan dalam sistem pendidikan negara. Kita dapat lihat UEC ini tidak menjadi masalah, tidak ada pihak yang menentang UEC. Tetapi kita kena ingat, UEC ini adalah salah satu pendidikan yang telah dibawa ataupun persoalan-soalannya telah dibawa daripada negara luar dan telah memasukkan sejarah-sejarah negara luar. Dan kita kena ingat, dalam UEC ini dia tidak memfokuskan untuk bahasa Melayu. Seorang pelajar itu untuk mendapatkan sijil UEC, mereka tidak perlu lulus bahasa Melayu. Itu yang menjadi kemarahan apabila pihak Dong Zong yang menyatakan perkara ini, menjadikan pelajar-pelajar Melayu ini mereka perlu melalui satu peperiksaan, iaitu sijil peperiksaan Malaysia, SPM. Jadi mereka ada 2 sekarang, kita ada SPM dan UEC. Apabila UEC ini diteruskan, maka berkemungkinan pelajar-pelajar yang mengambil UEC, mereka tidak dapat menerapkan nilai-nilai
kerjasama ataupun nilai-nilai perpaduan dalam diri mereka. Kerana apa? Kerana tidak diterapkan nilai perpaduan dalam sistem peperiksaan ataupun dalam subjek-subjek yang di bawah UEC dan sebagainya. Dan kita kena lihat ataupun kita kena perlu lihat daripada skop yang lebih besar, kerana kita adalah sebuah negara yang demokrasi, kita adalah sebuah kerajaan ataupun kita adalah sebuah orang kata sebuah negara yang berbilang kaum. Jadi janganlah kerana benda-benda yang remeh ataupun benda-benda yang simple, benda-benda yang kecil, kita membesarkan perkara ini. Jadi tulisan Jawi ini bagi saya secara peribadi saya bersetuju. Kerana apa? Kerana hari ini nilai ataupun sifat ataupun kaligrafi tulisan Jawi ini amat kurang digunakan pada hari ini. Dan sekiranya ada pelajar ataupun ada pihak yang mempelajari tulisan Jawi, maka ianya adalah perkara yang terbaik, kerana mereka akan dapat meneruskan legasi perjuangan ataupun meneruskan kelebihan menggunakan ataupun menulis atau membaca tulisan Jawi itu sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hanif Syakir bin Syukri. Nombor matrik M20404376. Di sini saya ingin berkongsi tentang kontroversi isu tulisan Jawi yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia kepada pelajar-pelajar sekolah rendah. Di sini isu yang pertama ialah ibu bapa takut akan pengislaman di bilik darjah. Hal ini terjadi kerana ibu bapa mengetahui yang tulisan Jawi ini berkait dengan agama Islam. Jadi mereka takut yang anak-anak mereka akan meminati tentang agama Islam dan memasuki agama Islam di sekolah. Anak-anak yang meminati tentang tulisan Jawi, mungkin mereka akan mencari info tentang tulisan Jawi dan Islam itu sendiri lebih banyak dan lebih meluas. Oleh kerana sebab yang demikian, mungkin satu hari nanti mereka akan membuat keputusan untuk masuk untuk memeluk agama Islam. Jadi di situlah ibu bapa merasa resah dan takut sekiranya anak mereka menjadi sedemikian rupa. Seterusnya, kontroversi tentang isu tulisan Jawi ialah isu ini telah menjadi salah faham di antara masyarakat kerana isu ini telah tular di media sosial dan pelbagai platform lagi tentang info yang salah dan tidak sahih dari pelbagai pihak. Oleh yang demikian, masyarakat menjadi takut dan salah faham tentang isu tulisan Jawi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Hari ini saya dengan kawan saya ingin membentangkan isu perkauman. Saya Winayaga. Okey, apakah tajuk yang kami pilih? Isu semasa yang kami pilih adalah isu perkauman tentang bahasa Jawi, yang mana zaman sekarang di semua sekolah seperti yang kita semua tahu, kerajaan ada mengatakan bahawa dekat sekolah walaupun sekolah Tamil ke, sekolah Chinese ke, perlu belajar Jawi. Adakah anda setuju atau tidak? Jangan lupa tengok sampai habis ya. Okey, sebelum tu saya ingin memberitahu secara ringkas tentang isu perkauman, dan saya tak nak sentuh tentang isu lagi. Saya hanya just nak ceritakan tentang pengenalan yang mana isu perkauman di Malaysia. Okey, isu perkauman Malaysia pula, yang ini bukan saja baru ada sekarang, tapi sejak dulu lagi, yang mana yang ini isu yang sangat sensitif. Okey, seperti kita, walaupun Malaysia ni negara yang aman, yang
peaceful country. Tapi adakah masih walaupun abad ke-21 ni rakyat boleh menerima pendapat kaum lain tentang adakah kaum ataupun agama mereka? Boleh ke tidak? Kita kena berfikir. Dan seperti kita tahu, Malaysia adalah satu multiracial country, racial country. So bukan saja India, China dan Melayu, ada lagi banyak Iban, Kadazan dan banyak lagi. So isu perkauman ni adalah sangat sensitif bagi saya. Dan walaupun contoh ada pihak yang ketiga ada pendapat mereka tentang kaum lain, ada cara dan ada cara bercakap, cara bertindak itu kena kawal supaya tidak melanggar peraturan dan tidak memberi kesan sakit hati terasa kepada kaum lain. Seperti kita boleh melihat yang mana banyak lagi kes yang berlaku di Malaysia, tetapi kami pilih kes ini sebab adakah Jawi itu perlu dipertahankan di abad ke-21 ini walaupun India dengan China tak ada kaitan, tapi perlu ke? Jom kita melihat apa pendapat daripada Khairuddin. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Khairuddin bin Muhammad Sazali. Nombor matrik saya M2040350446. Jadi hari ini saya ingin membentangkan tentang isu Jawi. Jadi sebelum tulisan Rumi diperkenalkan di tanah Melayu, jadi mereka menggunakan tulisan Jawi. Jadi Melaka ni adalah sebagai sebuah kota yang berasaskan maritim yang maju pada ketika itu. Jadi pada ketika itu Melaka menggunakan bahasa atau tulisan Jawi dan bahasa Melayu ni sebagai lingua franca. Dalam catatan sejarah dan dokumen utama yang tersimpan di University Leiden di Belanda, di Belanda, dan British di Museum London jelas dicatatkan dalam tulisan Jawi. Malah undang-undang Laut Melaka dan hukum kanun Melaka juga menggunakan tulisan Jawi. Kalau kita tengok dalam buku sejarah kan, dia tunjukkan hukum kanun dia mereka tu ada dalam tulisan Jawi lah. Malah apabila kedatangan imigran Cina ni dan India ni ke tanah Melayu pada abad ke-19, juga mereka ni belajar tulisan Jawi dan mereka juga bukan sahaja belajar tapi mereka juga mahir dalam tulisan Jawi. Terbuktinya kita nampaklah bukan sahaja pada abad ke-19 tapi abad ke-20 ini juga abad ke-20, 21. Pada abad sekarang ni pun, zaman sekarang ni pun kita nampaklah ada seorang murid yang bukan Islam tapi mendapat 8A dalam ujian UPKK subjek Islam lah. Nama beliau adalah Puah Huyoling. Juga boleh, dia bukan boleh saja tulis Jawi saja tapi malah dia juga hebat dalam bahasa Arab. Dia boleh bercakap bahasa Arab. Malah ramai lagi terutama masyarakat di pendalaman dan kampung-kampung di Kelantan, Kedah dan Terengganu juga boleh membaca dan menulis Jawi. Ramailah dalam masyarakat Malaysia ini yang bukan Islam sahaja boleh membaca. Bukan Islam bukan sahaja boleh. Bukan Islam bukan sahaja yang boleh. Maksudnya bukan orang Islam sahaja yang tak boleh, tapi mereka ni lebih yang tak boleh menguasai Jawi, tapi mereka ni bukan sahaja membaca dan menulis Jawi. Malah ada juga yang lebih hebat membaca Al-Quran dan melangkah azan. Mereka boleh baca Al-Quran dan melangkah azan. Jadi mereka ni tidak pun masuk Islam, malah mengetahui dan mempelajari Islam tidak menjadikan mereka seseorang itu Muslim. Malah mereka lebih menghormati oleh masyarakat Islam. Perniagaan mereka semakin maju disebabkan mereka ada tarikan pelanggan. Mereka ni
hebat dalam tulisan Jawi, mereka boleh tarikkan pelanggan lah. Dan keharmonian dicipta dengan cukup hebat lah. Maksudnya mereka ni saling faham budaya tersebut lah. Jadi tulisan Jawi ni diperkenalkan zaman sekarang ni. Tulisan Jawi ni diperkenalkan di buku teks Saja 4 itu pun ada 3 muka surat sahaja. Jadi hilanglah kewarasan, hilanglah warisan kita lah sebenarnya. Bukan sahaja nampak sangat di sini, kat sini ni nampak kita perlu memperjuangkan isu Jawi lah. Kerana huruf Jawi ni adalah, tulisan Jawi ni adalah huruf tulisan warisan kita daripada zaman ke zaman. Jadi kita ni kena jagalah tulisan kita, kerana tulisan kita ni adalah warisan kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Muhammad Nazir bin Osman. Nama matrik M20401314 6. Okey, saya akan membentangkan iaitu isu semasa bertentangan dengan tulisan Jawi. Okey, itu penyelesaian. Di mana kini ramai yang menolakkan tulisan Jawi kan, setengah tempat. Okey, ada pendapat saya, hak dan kedudukan tulisan Jawi sepatutnya dihormati dan bukan dijadikan bahan permainan politik pihak berkepentingan. Jawi adalah satu tulisan untuk bahasa Melayu. Dalam Perlembagaan Perkara 152 menyebut bahasa Melayu ialah bahasa negara Malaysia. Bahasa kebangsaan bermaksud bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan rasmi yang perlu digunakan dalam urusan serta kenyataan umum. Terdapat 2 tulisan dalam bahasa Melayu iaitu Jawi dan Rumi. Kedua-kedua tulisan ini digunakan dalam sejarah yang sama. Okey, saya sama, iaitu maksudnya kita sekolah rendah Encik duduk sebut okey, tulis dalam Jawi dan Rumi, sama aja, sama bahasa dalam Melayu tapi Jawi, baca tu tetap Melayu. Okey, tulisan Jawi lebih awal digunakan untuk bahasa Melayu kerana ketika bahasa ini berkembang sebagai bahasa ilmu, tulisan pertama dipegang ialah tulisan Jawi. Tulisan ini berkembang seiring dengan pengembangan Islam, iaitu pada zaman Nabi kita lagi kan, tulisan Jawi ni dah menggunakan. Tulisan Jawi digunakan sebagai tulisan utama lebih 1000 tahun lalu dia berubah kepada tulisan Rumi akibat pengaruh kedatangan penjajah. Jika melihat sejarah negara kita, sebahagian besar penjajah dibuat di antara kerajaan kesultanan di tanah Melayu ini dan pihak British adalah dengan menggunakan tulisan Jawi. Maksudnya dalam kerajaan kesultanan di tanah Melayu pada zaman Melaka tak kisah, Melayu dengan pihak British pun menggunakan tulisan Jawi. Nak katakan tulisan Jawi itu memang bukan pada zaman abad 20 ni, memang pada zaman-zaman Malaysia dijajah, faham tak? Tulisan Jawi memang dah lama dah. So siapa yang nak tolak tu takkanlah mestilah orang marah, sebab tulisan Jawi memang tulisan orang tulisan otak, tulisan orang lama. Okey, malah dokumen pengisytiharan kemerdekaan turut ditulis dalam tulisan Jawi. Ini bermakna tulisan Jawi mempunyai asas lebih kukuh daripada sudut sejarah berbanding tulisan Rumi. Faham tak? Tulisan Jawi ni memang daripada penyaja tu, orang kata dalam dokumen pun tu dalam tulisan Jawi. Bukan dalam sudut sejarah. Memang semua lah majoriti kan. Dan saya lah, macam saya berpendapat adalah tidak tepat sekiranya ada sesetengah pihak nak mengatakan tulisan Jawi sebagai tulisan sejarah semata-mata. Bukan, dia memanglah sejarah, tapi dia perlu diambil dan kehadapankan untuk yang akan datang kan, kita punya anak-anak pada zaman akan datang. Okey, kedudukan tulisan Jawi sangat tinggi dan berkait rapat dengan identiti dan jati diri negara. Maksudnya kalau dekat tulisan Jawi ni dekatlah memang pentinglah untuk negara kita, sebab dekat rapat dengan
bendera lah dengan kita punya visi misi Malaysia kita apa semua kan. Kalau kita tengok dekat bendera Malaysia, iaitu color apa tu, color kuning kan, iaitu agama kan. Bila agama automatik lah kita akan dengan automatik jauhi lah. Sebab itu jika melihat dalam konteks lebih luas, negara mempunyai jati diri yang terangkum melalui beberapa perlembagaan. Antaranya ialah iaitu perkara kedudukan Raja-Raja Melayu, mana tulisan Jawi ini ia melambangkan kedudukan Sultan Raja-Raja Melayu lah. Okay. Itu yang saya dapat daripada untuk saya nak bangkitkan itu, di mana tulisan Jawi ini perlu diambil inisiatif lah untuk kita bangkit kan, untuk bagi orang yang suka tentang tulisan Jawi ini. Okay, sekali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Muhammad Adi Ashraf bin Nasruddin, nombor matrik M2040307046. Saya ingin menerangkan tentang kesimpulan isu pembelajaran tulisan Jawi. Kesimpulannya, sudah tiba masanya bahasa Melayu ni dia mempunyai lambang dan simbol identiti bahasa dan bahasa yang tersendiri. Suatu masa dahulu, contohnya suatu masa dahulu peranan itu dimainkan oleh tulisan Jawi sehingga menjadikan bangsa Melayu ini dikenali di serata dunia. Namun bukanlah suatu kerja yang mudah untuk mengangkat martabat tulisan Jawi yang semakin terpinggir hari ini. Cabaran yang dihadapi begitu getih untuk dilalui kerana antara penghalang kepada usaha ini adalah yang datang dalam kalangan orang Melayu tersendiri. Hal ini berlaku mungkin kerana kekaburan mereka terhadap kedudukan tulisan Jawi ini sebagai warisan agung yang ditinggalkan untuk mereka sebagai anak jati Melayu sendiri. Justru orang Melayu hari ini perlu mengorak langkah untuk mendapati cabaran yang perlu dihadapi oleh tulisan Jawi yang juga merupakan cabaran kepada bahasa dan Melayu tersendiri. Usaha ini perlulah dilaksanakan bersama oleh pelbagai pihak yang ingin memertabatkan bahasa dan bangsa Melayu di serata dunia. Terima kasih.